Memanglah sekarang ni WWE dikecam sebab lepaskan dia orang kan. Tapi kita kena faham jugalah financial company kan. Walaupun ada yang suka, ada yang tak suka. Tapi WWE sendiri lepaskan mereka atas sebab WWE sendiri tak ada plan untuk mereka. WWE tak nak simpan orang yang mereka rasa mereka takkan guna. Sama jugalah macam kita kat tempat kerja mana-mana pun. So guys, hari ni for the first time aku potong rambut dan buat grooming dekat rumah bersama dengan Barbershop. Jadi kalau korang nak dapatkan khidmat servis daripada Barbershop ni, korang bolehlah tengok dekat skrin korang, mungkin akan nampak Cuts and Grooming Professional. Kalau korang tengok ni dekat YouTube, link ada dekat ruangan description kat bawah. Sekarang masa aku tengah shoot video ni 23 September. Aku land dekat Malaysia kira macam pukul 1 pagi tadi. Minggu ni aku langsung tak sempat nak layan Raw dan semua show wrestling yang lain. Korang bayangkanlah, hari ni Sabtu ni aku layan Raw, Collision yang minggu lepas, NXT Dynamite, NXT Level Up hari ni, AEW Rampage hari ni yang diorang pergi buat 2 jam. Lepas tu SmackDown, 7 wrestling show dalam masa satu hari. Muak bye. So video kali ni aku nak recap sikit apa yang berlaku dekat wrestling show minggu ni. Dan dalam masa yang sama aku akan cover jugalah berita paling panas minggu ni. Berita tentang WWE buang beberapa superstar mereka. Antaranya bukan nama yang biasa-biasa tapi nama-nama yang mungkin kita sendiri tak expect akan dilepaskan dalam sesi WWE lepaskan superstar kali ni lah. Tapi sebelum aku teruskan, make sure korang bagi thumbs up dulu dekat video kali ni. Kita cover dulu tentang wrestler-wrestler yang WWE dah pergi buang minggu ni. Ikutkan hari Jumaat, kita dah dapat news banyak nama yang WWE dah buang. Untuk hari ni Sabtu, kita dapat satu lagi nama. So, kita sentuh dulu nama yang kita dapat tahu pada hari Sabtu ni, iaitu Matt Riddle. Matt Riddle sendiri bagi tahu dekat social media dia yang dia dah tak bersama dengan WWE lagi. Pada pandangan aku, untuk yang ni seriously aku tak kisah. Bukan apa, aku suka gila dengan hasil kerja Matt Riddle atas gelanggang. Kita semua tahu dia is one of the best performer yang WWE ada. Tapi kita juga tahulah masalah disiplin yang dia selalu timbulkan dekat tempat kerja kurang sikit lah. Tapi daripada segi personal life dia tu yang menjejaskan sendiri nama WWE. So bagi aku, for now, sementara dia tengah ada problem, better dia slow down dulu, muhasabah diri dia balik, tengok balik life dia, apa yang tak kena sebenarnya dengan dia kan, supaya in future dia boleh come back stronger lah. Dan untuk someone macam Matt Riddle, aku tak rasa dia terlalu sukar sebenarnya untuk nak dapat better dekat tempat lain. Sebab dia ada skill yang memang baik bila dia berlawan atas gelanggang. Dia boleh patah balik ke MMA, dia boleh pergi ke promotion lain juga. Seriously, walaupun dia punya news ni tak sebanyak CM Punk, tapi setiap kali aku dengar cerita pasal dia, aku rasa macam ada penat sikit ke, kenapa lah dia buat perangai macam ni. Mustafa Ali, satu nama yang memang aku tak expect akan dilepaskan. Dia pun bagi tahu dekat social media dia yang dia dah tak bersama dengan WWE lagi. Benda ni mengejutkan, kenapa tahu? Sebab minggu depan dia akan berlawan dekat NXT No Mercy untuk NXT North American Champion, lawan dengan Dominic Mysterio. Lepas tu dekat NXT minggu ni, kita boleh kata itu macam dia punya last promo. And then dalam last promo dia kata dia akan settlekan Dragon Lee dan juga Dominic Mysterio dekat Raw minggu depan. So basically janji palsu je lah. Mentang-mentang lah sekarang ni dia punya latest gimmick dah macam politician. Betul-betul janji palsu yang dia takkan muncul dekat Raw minggu depan. Entahlah, aku tak rasa Mustafa Ali ni pun susah untuk nak cari better kat tempat lain. Dan bagi aku, the best place hanya untuk Mustafa Ali sekarang ni adalah pergi ke AEW. Kenapa? Sebab Mustafa Ali ni someone daripada Chicago. Dan kita sendiri tahu AEW ni suka buat show ataupun event dekat Chicago. So dah lalang suka buat event dekat situ. CM Punk pula diorang dah pergi buang hari tu. At least diorang adalah hometown hero bila diorang hire Mustafa Ali. Adalah someone yang crowd dekat Chicago tu boleh tolong sorak. Dan at least lah kalau nak buang Mustafa Ali pun bagilah settle No Mercy dulu. Dolph Ziggler, yang ni bagi aku mungkin dah sampai masa kot. Bukan apa, sebab dah lama sangat kita tak tengok dia dekat kaca TV. Kalau ada pun kerja dia nak menaikkan nama baru ataupun jadi jobber. So basically dia macam tak ada function lah sekarang ni. Macam tak ada plan pun untuk dia. So aku faham kenapa dia kena dilepaskan. Dan aku rasa dia boleh dapat better kat tempat lain juga. Dia deserve better lah kot. Kalau stay kat WWE tapi dah shit tak muncul je, buat apa kan. Tapi nampaklah ramai gila yang bersuara tentang Dolph Ziggler yang telah dilepaskan kan. The Rock sendiri pun macam apa kata sedih bila tengok
Dolph Ziggler dilepaskan. So itulah Dolph Ziggler. Kau bayangkan kalau dapat jadi AEW World Champion, baik babe. Shelton Benjamin, yang ni aku sedih sebab bila dia bawa comeback, aku mengharapkan dia boleh jadi World Champion kot. Daripada dulu aku minat dia. Daripada zaman dia berpecah dengan Charlie Haas lepas keluar daripada Team Angle, aku minat dia. Masa dia kalahkan Triple H untuk 2 ke 3 minggu berturut dekat Raw lepas dia didraftkan ke Raw, aku minat gila dia. Aku fikir ini adalah future world champion. Tapi bila dia buat comeback, tak ada plan pun untuk dia. Antara joba atau tak pakai. Itu je lah. Kalau macam tu lah layanan yang Shelton ni boleh dapat, tak apalah. Member pun dah berumur. Aku tak tahu nak komen. Adakah ini keputusan terbaik untuk diri dia dan masa depan dia? Yang tu kita doakan baik-baik untuk si Shelton Benjamin. Elias boleh kata macam sama kes dengan Shelton Benjamin dan juga Dolph Ziggler lah. Tak diguna pakai pun. Tak tahu peram lama-lama buat apa. Kalau Bro Hans confirm dah cakap dah, dia lepak duk niaga kantin dengan si Phil Jones. Tapi aku rasa sayang lah. Elias ni one of the superstar yang boleh get over dengan crowd. Dia punya gimmick best. Tapi somehow Vince McMahon, Triple H aku tak tahulah, tapi Vince McMahon tak letak faith pun dengan apa yang dia boleh bawa. Padahal dah over dah tu dengan crowd. Walk with Elias, ini wasted lah. Seriously wasted. Gimmick ni pakai kat tempat lain boleh pergi. Pakai kat WWE dah proven dah. So itulah, WWE lah yang rugi. Dana Brooke dah pun diturunkan ke NXT. Patutnya jadi mentor kepada Kelani Jordan, tapi mungkin stop dekat sini sahaja. Lama weh Dana Brooke dengan WWE. Kena lepas juga dia ni. Maximum Male Models, Mansoor dan juga Masay. Ni kalau Saudi Arabia tahu Mansoor kena buang, agak-agak diorang nak bekerjasama lagi tak dengan WWE. Silap-silap diorang push balik WWE untuk hire balik si, bukan Mansoor tapi Mansur. Kalau korang nak tahu, Mansur ni dia ada kontrak yang special tau. Kalau WWE nak buat event Crown Jewel ke apa tau, Mansur ni tak boleh nak kena pin dalam perlawanan one-on-one. Lebih kurang macam tu lah dia punya kontrak. So aku tak terkejut kalau in the future Mansur muncul balik atas desakan ataupun permintaan daripada kerajaan Saudi Arabia. Dan untuk masih, entahlah, Maximum Male Models ni Triple H tak minat pakai, tak muncul pun dekat kaca TV. Sayang lah. Entahlah, tak tahu nak kata apa pasal masih ni. Riddick Moss dan juga teman wanita dia Emma, lately ni pun dah tak diguna pakai dengan baik dekat main roster. Rick Books, yang ni pun entahlah, macam tak diguna pakai sangat. Hari tu buat comeback, kalahkan The Miz, lepas tu macam dah tak ada apa-apa untuk dia. Top Dollar, si Dollar ni pula asyik buat hal dekat backstage. Tak terkejut kalau dia dilepaskan. Cumanya kali ni aku terkejut sikit lah kenapa geng dia yang B-Fab dan juga Ashante T Adonis tu tak dibuang. Tak apalah, mungkin ada gimmick yang baru, turunkan mereka balik ke NXT dan find something new lah untuk Ashante T Adonis dan juga B-Fab. Daba Keto, Shanky, dua orang badan besar ni yang macam WWE sendiri macam tak ada haluan nak pakai macam mana. Daba Keto ni pun acah-acah ganas kat NXT lah bila lawan dengan Tyler Bate kalah. Shanky badan je besar, muka jambu. Aku tak tahulah macam mana nak guna dia kalau aku in charge WWE pun. Tak ganas langsung muka, badan je tinggi, bukan main. Aliyah, dah lama dah kita tak nampak dekat kaca TV. Quincy Elliott, someone yang aku rasa macam promising gila, hari tu over dengan crowd. Terkejut aku tengok nama dia dilepaskan. Yulisa Leon, yang ni kejam. Member tu dah injured lama, hari tu dah buat comeback, lah dia dilepaskan. Kalau dia dilepaskan masa tengah injured, mau kena kecam WWE. Bryson Montana, tak silap aku dia ni baru muncul dekat NXT Level Up, so aku tak rasa apa-apa. Sama juga dengan Brooklyn Barlow, kalau ada muncul kat NXT pun jadi jobber je. So Brooklyn Barlow ni je lah antara orang yang pernah like aku punya, aku ada tag dia kot dekat aku punya IG story. Lepas tu dia like IG story tu. Tak famous lagi, boleh lah like. Dah famous nanti, mau tak pandang. Dan ada 3 nama yang aku tak kenal lah. Kevin Ventura Cortez, Daniel MacArthur dan juga Alexis Gray. Untuk semua nama yang dilepaskan ni, kita just wish yang terbaik untuk mereka. Moga mereka sukses kat tempat lain lah. Dan mana tahu in the future di hire semula ke WWE. Memanglah sekarang ni WWE dikecam sebab lepaskan diorang kan. Tapi antara reason WWE lepaskan diorang pun kita kena faham jugalah, financial company kan. Walaupun ada yang suka, ada yang tak suka, tapi WWE sendiri lepaskan mereka atas sebab WWE sendiri tak ada plan untuk mereka. WWE tak nak simpan orang yang mereka rasa mereka takkan guna. Sama jugalah macam kita kat tempat kerja mana-mana pun. Kalau company tu dah tak nak pakai kita, dia nak let go kita, dia akan let go kita. Kenapa nak peram kita lama-lama, tiap-tiap bulan bayar gaji tapi tak buat apa-apa. So kita kena faham dua-dua belah pihak lah kat sini. Dan sekarang ni lagi-lagi lepas WWE dan juga UFC ni duduk di bawah TKO, benda macam ni kita dah lama dah expect. Cumanya memang tak best lah bila kita tahu ada orang kena buang kerja kan. So itulah, instead of kita meraung tak puas hati ke apa,
tak boleh buat apa-apa. Kita just wish the best untuk mereka yang dah dilepaskan. Dan aku yakin lah mereka can do better dekat tempat lain. Okay, jom kita recap apa yang berlaku dekat wrestling minggu ni lah. Basically WWE dan juga AEW. Kita mulakan dengan Raw. Untuk Raw minggu ni, aku expect Raw minggu ni shock. Aku expect dia better daripada minggu-minggu sebelum ni sebab SmackDown hari tu ada The Rock. So aku fikir Raw kali ni akan ada something yang wow pula. Yelah, takkan SmackDown je dapat special treatment. Mana treatment yang macam nak bagi crowd happy gila dekat Raw? So aku dah terexpect benda tu. Lah aku dikecewakan. Dekat Raw kita nampak Cody Rhodes dan juga Judgment Day duk berlawan lagi. Sami Zayn dengan Kevin Owens pun ada nak tolong Cody Rhodes. Tak habis-habis main pusing diorang ni. Aku dah mula menyampah. Rasa tak fresh. And then dekat main event, kita tengoklah Jey Uso ni macam sambil berlawan dengan Drew McIntyre, ada Judgment Day tolong dia. Tapi lah dia bagi jawapan lah dekat Judgment Day. Yang dia tak nak join Judgment Day. Lepas tu Drew McIntyre claymore Jey Uso. Lepas tu Drew menang. Tapi bila Drew dah tinggalkan Jey Uso kena laut dengan Judgment Day. Time tu Cody Rhodes lah datang menyelamatkan keadaan. Dan Raw ditutup dengan Cody Rhodes dan juga Jey Uso. Bagi aku endingnya agak hamba lah sebenarnya. Kenapa kau tak nak do something different kan? Kalau aku memang buat Drew McIntyre konon macam nak pergi selamatkan Jey Uso lah. Last dia bantai Jey Uso dengan Cody Rhodes. Kau bayangkanlah kalau Drew McIntyre join Judgment Day. Mau lagi strong diorang Walaupun tak ada keperluan, tapi that is the best time sebenarnya untuk kau nak buat Drew McIntyre turn heel. Dia duk bantai Jey Uso, dia duk bantai Cody Rhodes yang mungkin lalu tepi dia tanpa macam respect dia ke apa ke. Lepas tu dia belah. Tapi dia kata tak nak ada kena-mengena dengan Judgment Day. At least ending yang orang terkejut lah sikit. Feud antara Shinsuke Nakamura dan juga Seth Rollins bagi aku ini merupakan satu masalah Triple H punya style sekarang ni suka betul dia buat macam apa. Setiap oponen kepada Seth Rollins tu akan berlawan dengan Rollins untuk 2 premium live event. Aku akan okey benda ni kalau untuk premium live event yang kedua tu, oponen Rollins tu yang menang. So, in this case, Nakamura lah. Kita dah boleh tahulah Nakamura dengan Rollins nanti dekat Fastlane kan. Kalau Nakamura menang lawan Rollins kat Fastlane, aku boleh terima. Tapi kalau Nakamura kalah, bagi aku buang masa lah. 2 premium live event berturut kita tengok benda ni. Lagi-lagi kalau dekat Fastlane match tak sedap, sia-sia je. Aku suka macam mana WWE booking Nia Jax minggu lepas dan minggu ni. Dan dekat Raw minggu ni, kita nampak lah yang Becky Lynch defend dia punya NXT Women Champion dekat Raw. Tapi kali ni dia punya opponent Natalya. Antara benda yang menarik dekat NXT minggu ni bila kita nampak metafor bertemakan The Matrix. Aku rasa kumpulan metafor ni antara yang entertaining juga dekat NXT dalam masa beberapa minggu yang lepas. Lagi-lagi Noemda. Aku agak bengang dengan treatment yang Dominic Mysterio dapat dekat NXT. Kena super kick dengan Dragon Lee, kena pukul dengan Ilya Dragunov. Dengan Carmelo Hayes sendiri pun memperkecilkan dia. Mana hormat untuk NXT North American Champion? Mana hormat untuk the best wrestler in the world? Mana hormat untuk the true MVP of WWE? Dominic Mysterio. Sakit hati Dia tak sepatutnya dapat treatment yang macam ni. The best wrestler in the world macam ni kena dijulang tinggi-tinggi. Perlawanan triple threat untuk ke final lawan dengan Butch, dan yang menang tu akan lawan dengan Noemda untuk NXT Heritage Cup Champion tu. Triple threat punya match tu aku rasa macam tak fair sebab dah lah Duke Hudson, Nathan Fraser dan juga Joe Coffey punya perlawanan tu agak baru lagi. Duke Hudson dengan Joe Coffey tu tak sempat rehat. Last ada perlawanan triple threat tu dan Nathan Fraser ada advantage yang dia masih segar bugar lagi. Tapi nasib baik bukan dia menang lah. Kalau tak lagi nampak tak fair. Dan macam apa yang aku sentuh tadi, kita nampak Mustafa Ali punya last promo dekat NXT minggu ni. Tak naklah aku ulang. Tapi bila fikir macam ni, aku dah tahu dia dah kena buang. Baru aku layan NXT hari ni. So bila aku layan NXT hari ni, aku rasa macam bapak sedih agak. Dia dah kata-kata macam ni lah last. Dia sendiri tak tahu yang dia akan kena buang minggu tu juga. Dan Josh Briggs ada face to face dengan Baron Corbin. Somehow aku rasakan Josh Briggs ni kalau di book baik-baik pun boleh jadi next top star. Badan dah besar dah tu. Muka pun ada. Gaya pun cool. Macam biasa, SmackDown dibuka dengan John Cena. Dan macam biasa juga, John Cena buat benda yang sama untuk tiap-tiap tahun. Duk pander crowd macam biasa. Dan macam biasa, aku nyampah lah. Lepas dia dah pander crowd tu, dia siap duk kata yang dekat SmackDown minggu ni, dia nak berkompet, dia nak berlawan. Tapi nak minta izin penonton dulu. Minta izin pula. Dah lah minta izin. Masa dia minta izin tu pun aku tahu, confirm dia kata nak berlawan ni akan jadi scam dekat SmackDown minggu ni.
Kau bayangkanlah, last ingat aku sebelum lawan Austin Theory tu, dia lawan like berapa minit je dekat SmackDown dulu. So aku tak letak harapan pun dia akan berlawan dekat SmackDown minggu ni. Dan last story yang WWE buat, memang dia tak berlawan dekat SmackDown minggu ni pun. Acah lebih. Dekat? Ubud. Nanti Syah kena check. Kat mana tadi? 5 minutes later. WWE buat story yang Jay dan juga Solo, Jimmy dan juga Solo tak nak berlawan dengan Cena dan juga AJ malam tu juga. Aku dah boleh agak dah, confirm akan kena scam. Time aku rasa diorang nak buat AJ Styles nampak matters, time tu jugalah AJ Styles diorang bagi masuk hospital. Santos Escobar dan juga Rey Mysterio masa buat entrance, Santos nak buat macam ni, tapi Rey Mysterio tak layan weh. Bapak tak nak cakap lah. Tapi yang mengejutkan aku dekat SmackDown minggu ni, bila tengok Street Profit kalah. Ingatkan Street Profit dan juga Bobby Lashley ni, kumpulan diorang akan mengganas lepas ni, tapi kalah. So mungkin ada idea ataupun cerita yang WWE nak buat yang nak bagi Street Profits nampak lebih serius ataupun lebih ganas lepas ni, maybe. Segmen Pretty Deadly macam biasa menghiburkan walaupun macam bongok. Ayla Dawn dan juga Alba Fire pun dah ada promo dah minggu ni. Kira macam ada video teaser yang diorang akan buat comeback, dan macam biasa ada elemen-elemen Shikin dalam teaser diorang. Kita mesti kena sentuh the best wrestling show untuk minggu ni lah, iaitu AEW Dynamite Grand Slam. Perlawanan pembukaan winners take all antara Claudio Castagnoli dan juga Eddie Kingston. One of the best match untuk wrestling minggu ni. Memang sedap gila match ni, dan crowd sangat-sangat duduk support belakang Eddie Kingston, dan akhirnya Eddie Kingston yang menang dan berjaya ambil Ring of Honor World Champion daripada Claudio Castagnoli. Akhirnya, finally. Roderick Strong, duk sakit leher bagai MJF pun injet leher. Lagi legit dia punya injet leher tu. Tapi relax je boleh berlawan dengan Samoa Joe defend dia punya AEW World Champion. Tapi Roderick Strong ni, kau main dia punya drama sakit leher. Aku rasa Roderick Strong ni ada vibe-vibe boleh jadi the best wrestler in the world macam Dominic Mysterio. Acah lebih. Orang macam ni memang acah lebih. Chris Jericho dan juga Sammy Guevara, aku tak faham kenapa dia orang buat Chris Jericho menang. Sampailah Sammy Guevara duk turn on Chris Jericho, time tu baru aku faham. Tapi benda yang mengejutkan semua orang dan aku, rupanya Sammy Guevara join Don Callis family. Crowd siap ada yang buat ni lagi. Aku sendiri tak expect benda tu akan berlaku. So sekarang ni macam mana Don Callis nak utamakan dua yang star yang dia ada dalam family dia, Takeshita dan juga Guevara. Dah lah dua-dua tu macam equal. Dia nak utamakan siapa? Sebab bagi aku dalam faction nice lah kalau macam ada tag team, ada top star, ada mid carder, ada legend. Tapi bila dua-dua macam sama level, entahlah, kita tengok je lah apa yang jadi. Rey Fenix menang AEW International Champion, kalahkan Jon Moxley. Satu perlawanan yang best, tapi ending mungkin ramai yang tertanya apa yang jadi. Sebab yelah, nampak macam Rey Fenix dah menang, tapi ref tak kira untuk kali yang ketiga. Sebenarnya sepatutnya Jon Moxley kick out, tapi dia injured betul-betul dalam perlawanan lawan dengan Rey Fenix ni. So basically Moxley memang dah tak boleh nak kick out dah. Dia mengharap macam apa, Rey Fenix yang menang perlawanan tu, tapi ref pula tak bersedia sebenarnya untuk tiba-tiba ada pertukaran decision last minute. So last aku rasa benda nak jadi kan, someone injured dalam match. Aku boleh terima je lah benda yang jadi. Cumanya aku lebih prefer kalau even kalau Moxley tak kick out pun ref kira je lah sampai 3. Tapi kita pun faham lah yang ref tu pun takut buat silap. So itulah, moga Jon Moxley cepat sembuh, dan tahniah untuk Rey Fenix. Walaupun dia menang, dapat juga news yang dia pun injured dalam perlawanan lawan dengan Jon Moxley tu. Apa pun tahniah kepada Rey Fenix. One of aku punya favourite superstar tu, Rey Fenix. Aku suka gimmick baru Tony Storm. Lepas tu bila MJF dok bisik dekat budak tu yang dia nak angkat, benda tu fun. Walaupun sekarang dia tengah over dengan crowd, tapi people suka dia juga sebab dia seorang scumbag. Perlawanan MJF dengan Samoa Joe pun gila-gila juga. Lagi-lagi bila yelah MJF ada masalah leher, lepas tu dia kena pole driver dekat konkrit. Oi, itu lain macam. Dan bila Adam Cole datang nak macam bagi semangat dekat MJF, dia macam ada terjatuh sikit, lepas tu dia limping. Hopefully moment tu tak buat dia injured lah. Kalau tak, sayang je. Dekat Rampage minggu ni, Rampage bukan biasa-biasa Rampage 2 jam minggu ni, ada Kenny Omega buat return duk selamatkan Chris Jericho. Dekat Rampage Jericho dan juga Omega dalam gelanggang yang sama. Kita ada the new 6-man tag team champion, tapi bukan AEW lah, Ring of Honor punya champion, Young Bucks dan juga Hangman Page
And then benda yang buat aku terkilan tengok AEW Collision yang minggu lepas punya dan juga Rampage minggu ni adalah bila tengok The Hardy Boys dekat AEW dah macam jobber dah tengok dia orang ni. Patutnya by time sekarang ni diorang dah jadi, kalau bukan AEW World Tag Team Champion, at least ROH World Tag Team Champion. Tapi tak, aku rasa diorang tak diguna pakai dengan baik. Nak suruh diorang pergi WWE pun nanti yang si adik tu buat masalah. So tak apalah, sedih je lah tengok The Hardys digunakan macam ni dekat AEW. Ataupun ini hukuman atas apa yang Jeff Hardy dah buat sebelum ni kan. Itu aku tak tahulah. So itu je lah video kali ni. Kau tengok raw video dah 28 minit. Sorry lah editor, kena edit panjang-panjang untuk minggu ni. Banyak sangat benda berlaku. So guys, thank you layan video ni sampai habis. Terima kasih. Jumpa korang dekat next video. Jemput layan semua video yang korang nampak dekat screen korang sekarang ni. Datang lagi. Mother Father.